This is Diskusi. Sakit hati ini Mudah beli Masih SOG ya. Oh betul kan? Liam ngobrol janji Main jadi Jungkling mencintai Mudah beli mengingkari Aduh sakit hati ini Jujur dia yang beli Aku masih sangat mencintai. Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke diskusi episod yang terakhir. Udah last. Udah last. Kali ni kita ada Atoy daripada Rakita dan juga Ana Rizwan daripada IM4UFM. Oh, Throwback. Alright, so kita akan start dengan what's good lah. So, what's good? Okay, aku okay. Tak cerita lah. Apa? What's good, okay. Perkembangan apa dia? Oh, perkembangan terbaru. Ni keluar bulan bila? Ni keluar bulan depan. Bulan depan. Oh, okay, masih lagi bulan depan kan? Bulan depan Februari kan? Okay, boleh tengok aku punya cerita Special for Anaki di saluran Disney Plus Hotstar. Lepas tu boleh tengok Imajinur di Pawagam 23 hari bulan Februari. Lagi yang boleh tengok muka aku kat drama-drama tempatan lah. Drama-drama Yes. Abang-abang drama. Confirm lah. Semua siaran, semua saluran. Semua channel lah. Oh. Semua channel, boleh kata semua channel lah. Termasuk Astro Oasis. Kau ingat aku apa? Aku imam tau. Imam family tau. Betul juga mengenali awak tu. Itulah. So Atoy, what's Sama good? je sama. Selain daripada Rakita. Selain daripada Ali apa semua tu. Ali siapa? Anugerah lagu indie. Event. Apa? Okay. Apa dia? Bekerja seperti biasa Malam Rakita. Okay. Masih lagi teruskan usaha untuk menyokong penggiat-penggiat muzik independen, menyediakan ruang dan peluang, dan saya pula mencari ruang dan peluang untuk platform-platform lain juga. So Dia makan je sial dari tadi kibab tu. ASMR ni ASMR. Jangan dia buat macam ni. Oh, nak tengok aku makan. Okay. Okay. Dia semua saluran muka dia. Aku mungkin ada satu saluran dan ada satu drama. 1000 cinta kaktus tu Bukan. Lama Itu masuk museum tu. Kita masuk museum. Museum tu sejarah tu. Saya pun tak pasti ditayangkan bila kan, tapi ada satu lagi drama akan datang. Okay. So kita start dengan rapid question dulu lah. Soalan-soalan ni rapid question ni. Okay. Rapid tu maksudnya aku kena jawab cepat. Betul. Okay. Oh ya. Okay. Baru nak makan. Okay. Makan je lah. Okay, Anas dulu. Aku dulu. TV3 Astro. Semua channel ada muka kau. TV3 dan Astro lah. Satu. Dua-dua klien, man. Dua-dua klien. Hey. Okay. Mentor AF. Mentor. Bias. Vans Converse. Aku Converse. Converse. Physical ke digital? Digital. Sajak ke Alif Syukri? Sajak lah. Sajak Sajak lah. Okay. Atoy. -1 ke live band? Live band. Lock ke Kak Jen? Lock ke Kak Jen. Wah, lock ke Kak Jen Teguris tu. Itu salah satu. Lock. Teguris tu. Lock lah. Kak Jen Teguris. Tak. Dia macam tu lah. Dia sebenarnya dua-dua. Tak ada. Kena lebih sikit kan. Lock lah. Sebab lock main muzik. Kalau dua-dua macam aku tadi, TV3 ke Astro? Ya. Dua-dua klien babe kau cakap. Dua klien babe. Filem ke drama? Filem ke drama Dari segi minat ke apa? Ke daripada segi job ke, dari segi kerja ke apa? Tak kisah. Dari sisi tu. Tak kisah. Filem ke drama? Filem. Filem lah.
I Am For You ke Rakita? Aku for Rakita. Rakita. Sebab Rakita tempat saya bekerja lebih lama. Aku jawab boleh? Boleh? I'm for you. Sebab awak bekerja kat situ. Yelah, Tapi Rakita pun kerja. I'm for you, aku kerja kejap. Rakita kerja lama. Dia, Rakita kerja kejap. I'm for you kerja lama. Betul Sama juga. kan? Biar kita keluar babe. Tapi Rakita yang kutip aku. Oh, okay. Okay lah, betul lah tu. Betul lah. Okay. Okay. So, mengenali anda berdua waktu saya intern. Sebab waktu aku intern kau orang bekerja. Okay. Tu aku producer kau. Betul lah. Kau klik aku. Aku part time. Betul. Yalah kerja lah. Okay. So, kenal lagi sebenarnya kau orang adalah pelajar daripada UiTM. Betul. Lepas tu UiTM di hatiku. UiTM hatiku. UiTM habis. Aku ada satu habis, satu tak habis. Satu habis UiTM habis. Aib soalan kau ni. Sama lah. Nama musuh kelas. Tidur pun sebantai. Sama. Satu habis tu tak habis. Okay. So, perjalanan anak seni, kita cakap seni lah. Perjalanan anak seni tu, daripada dulu kau apa, sekarang kau macam mana, perjalanan tu susah tak susah? So kita start dengan Anas dulu. Aduh, aku dulu susah lah. Bukan susah apa, sebab kau tahu industri yang kau masuk, macam aku masuk sini lakon kan. First step kau masuk dalam industri ni apa? Apa? Memang pelakon? Oh memang aku tak. Aku memang masuk as a pelakon tambahan lah. Okay. Ke kru dengan budak-budak yang menonton. Macam kalau kita tengok program raya ke program apa pun, aku mungkin budak-budak yang dihantar untuk tepuk. Okay. Akulah budak-budak Crowd je. Crowd tu. Akulah yang kalau jalan-jalan tu nampak kaki je, aku RM50. RM50. So itulah aku. Oh, mahir dapat nampak kaki RM50 mahir. Itu Cafe Akil High dulu. Cafe Akil High dulu aku nampak kaki ke apa tu. Tapi nampak telinga sikit kot. RM50 satu malam. Okay, lepas tu lepas berlakon-berlakon tu, lepas tu macam mana kau masuk dalam seni punya ni? Industri ni. Satu aku memang berlakon teater. Aku memang pelakon teater. Belajar pun dalam bidang seni lakon teater. So jadinya kau nak masuk dalam bidang yang kau memang belajar memang susah. Kau nak masuk jadi pelakon memang susah. Muka macam gini kan. Muka macam gini yang eksotik betul. Eksotik lah. Ujung apa dia? Ujung. Muka ujung. Muka eksotik. Jadi susah lah untuk engkau terima, engkau dapat tawaran. Dan kau siapa? Engkau bukan daripada program mana-mana. Engkau entah siapa-siapa. Engkau budak student. Kau setakat student, berpuluh-puluh student teater kat luar tu. Berpuluh-puluh student yang boleh berlakon macam kau. Kadang-kadang bukan budak lakon pun, budak ambil bisnes pun, muka lagi handsome pun. Better aku ambil dia daripada Dia jadi muka. So macam mana kau nak masuk dalam bidang yang kau belajar kan? Tapi dari situ lah aku start tu. Lepas tu kau masuk mentor tu, macam mana pula cerita dia? Kau memang buka air aku ni. Nombor 3. Tapi itu memang strategi lah. Itu memang strategi. Bukan strategi lah. Aku fikir memang itu satu batu loncatan untuk aku lah. Untuk aku satu langkah yang kena kau ambil lah. Aku kena ambil. Aku tak boleh merungut. Aku tak boleh nak merungut macam muka kau tak handsome, kau berlakon ala-ala. Kau tak boleh merungut benda tu. Walaupun aku pergi banyak casting sebelum tu, orang tak ambil pun. Ada orang malah, ada pelakon-pelakon yang besar-besar. Yang besar-besar potong line gitu je. Aku tengok macam betul lah, aku beratur punya lah panjang kan. Kau boleh main macam tu lah. Tapi tak apalah. So aku anggap benda tu bukan rezeki dan bukan tempat aku lagi lah kat situ. Jadi aku kena fikir something lah. Aku kena fikir benda apa yang boleh aku sebagai seorang pelakon ni, orang nampak aku sebagai seorang pelakon. Tapi aku pergi masuk mentor. Macam tu lah. Kenapa masuk mentor? Sebab aku ingat itu batu loncatan untuk orang kenal aku lah. Satu, batu loncatan. Lagi satu, suara aku sedap. Okay. Suara aku mengaku suara aku sedap. Okay. So waktu tu pun aku macam, aku nak tahu apa. Kalau kau pergi audition, aku ada satu benda aku tengok audition. Audition ni aku
Aku suka tengok orang yang beratur panjang kat luar. Okay. Beratur panjang kat luar ni sebab dia orang ada eager tau. Dia orang datang daripada Kedah mungkin, dia orang datang daripada Johor, dia orang datang daripada seceruk-ceruk mana kampung kan. Datang situ jadi penyanyi. Dan dia orang tahu suara dia orang tak sedap. Confident tu. Itu yang kita boleh belajar. Aku rasa aku personally aku memang pergi tu first aku pergi mentor tu satu aku nak study orang yang beratur panjang tu. Beratur panjang tu apa yang ada dalam pemikiran dia orang. Dia orang awal babe pukul 6 pagi dah ada lah dekat tempat nak ni kan. Dan dia orang memang practice. Wah, dia memang wah kat luar tu. Memang kau dengar tu memang, ui gila babi punya suara teruk Bukan sedap pun. Bukan sedap pun. Tapi kau tahu dia orang punya ego. Dia orang ada keinginan dan dia orang ada impian yang dia orang macam, aku nak tinggalkan dunia aku kat kampung kan, tapi aku nak masuk ni sebab aku nak jadi penyanyi. Tapi at the end kau tahu lah kan. Kau tahu dah result dia pun. Kau tahu lah result dia pun dah. Tapi benda-benda tu sebenarnya menarik lah untuk aku join lah. Okay. Alright. Kau tak terfikir lah benda tu kan? Tak terfikir. Aku tahu. Aku tahu. So daripada pelakon, lepas tu kau masuk mentor, lepas tu kau jadi DJ radio. Macam mana pula tiba-tiba masuk DJ radio tu? Siapa yang tarik kau? Siapa yang nampak kau? Okay, itu personally aku rasa itu Syarifah Alia. Okay. Syarifah Alia waktu tu kerja di IM4U FM. Lepas tu dengan Kartini. Bos aku lah waktu tu. Dia orang rasa macam aku produk yang bagus lah. Aku memang boleh jadi juru cakap untuk menjadi juru hebah dekat IM4U kan. So aku pergi test dengan dia orang dan aku suka dengan apa direction. Sebab sebelum tu apa yang IM4U buat, aku memang pendengar IM4U. Aku memang pendengar IM4U, aku memang pendengar BFM. So India. Aku je lah. Benda. Aku je lah. Aku buka aib satu lagi yang korang dua satu band tu. Okay, India. Bukan India sangat lah. Aku dengar semua radio lah. Basically aku tak letakkan apa benda India, aku tak letakkan apa benda komersial ke. Itu pergi mampus aku dengar muzik je kan. So satu platform yang bagus untuk aku lah untuk pergi ke IM4U. Lagi satu aku suka konten-konten yang ada kat IM4U. IM4U. Kita cerita IM4U. Okay. Lepas tu bila bertukar jadi Rakita, kau kat Rakita pula. Tapi tak lama. Tak lama lah. Asal? Satu aku pun dah malas kerja. Aku dah malas kerja situ lah. Aku macam direction dah lari. Cara dia orang berfikir pun dah lain. Orang-orang baru banyak orang masuk. Baru lah. Orang baru yang memang macam tahu lah. Dia macam tahu. Dia memang daripada radio besar macam tahu je ni. Aku pun okay lah, stay lah dulu 1 tahun kan. Sebab dia orang pun nak aku lagi kan. Tapi ternyata memang disaster lah. Disaster teruk lah. Bila aku cakap teruk lah. Makin teruk lah radio ni. Macam tu lah. Betul teruk tu. Dia sebelah. Kita kat situ. Kita kat situ. So kita tahu lah. Dia cakap apa main lagu K-pop pagi. Aku tak kisah pasal, kan aku cakap aku tak kisah pasal mainstream kan. Aku tak kisah apa. Aku nak main lagu apa pun. Aku main lagu Hindustan pun aku enjoy. Betul. Tapi selektif lah sikit. Betul. Takkan kau main lagu yang radio lain dah main. Betul. Sebab itu memang direction kita di IM4U. Lain daripada lain lah. Lain daripada lain. Kita nak main benda kita nak bagi benda yang alternatif ke alternatif lah, benda yang lain kan daripada apa yang diorang dah dengar sebelum ni. Tapi tu lah, direction dah lari. Benda pun aku kena buat skesa bodoh pagi-pagi. Kau pun tahu kan. Tok Udin dah uncit. Apa benda sial. Aku waktu tu aku memang fed up lah. Aku cakap benda ni aku nak kena buat. Aku nak kena buat sketsa. Kau kena dengar stesen radio ni. Okay, kau monitor dia. Dengar tak dia orang buat sketsa. Aku kenal Johan kan. So dia orang nak suruh aku jadi macam itu. Aku cakap tak boleh. Tu dia lah. Tak lah. Johan buat lah kan. Dia punya sketsa, dia buat sketsa lah. Pasal aku nak kena buat sketsa pula ni. Benda bodoh ni. Pasal lah buat sketsa pagi-pagi tu. Dan sampai sekarang Rakita pun dah tak ada morning show kan? Betul? Tak ada kan? Tak ada. Dah tak ada. Dah tak ada. Kau kena buat sketsa. Sketsa indie. Malam aku rasa boleh buat sketsa. Malam. AG. Yo, no. Kenapa? Budak India banyak isu kan. Gaduh-gaduh sana sini.
Aku rasa itu lagi on lah. So dah sekarang Sebab ni bukan sesi aku. Okay. Tapi okey apa? okay. Cerita diorang, aku rasa cerita diorang lagi true lah. Boleh bagi tahu Loy tu. Jadi kami lah. Habiskan dulu sesi kau. So dah sekarang Itu sebab dia. So dah sekarang kau memang pelakon full time lah. Aku memang pelakon. Memang Pelakon full time. jadi pelakon full time. Alright. So Atoy, Bak Mai. daripada zaman universiti, satu habis satu tak habis, lepas tu kau buat apa? Struggle kau macam mana dalam industri ni? Macam mana kau start? Permulaannya dia tak berapa jauh beza dengan Anas. Yalah sebab serumah. Ni kau tak on daripada tadi? Tak on saja je. On lah, ikut kau lah. Loh. Tapi tak Rancangan bukan situ kalau ni tak on. rancangan apa ni? Huru-hara homegrown. On lah. On lah. Dia dapat kan? So nak retake berawal? Tak payah. Tak payah. Tak, apa dia? Macam okey. Mungkin nak retake berawal tadi. Tak payah. Okey tak, okey. Apa tadi? Okey, permulaan lebih kurang sama macam Anas. Cuma cerita mungkin sedikit berbeza. Kau nak pergi mana pula? Okey. Tak ada lah. Sebab apa, setiap orang kan perjalanan berbeza-beza kan. So waktu tu aku ditakdirkan dapat peluang yang sedikit lebih berbanding orang lain. Waktu tu dia belum sedar diri waktu tu. Okey. Kan. So aku dulu pun start daripada sekolah dengan nyanyi nasyid, apa benda semua. So bila secara tak langsung kau ada menyimpan keinginan tu, kan. So bila dapat peluang baru je masuk belajar, dapat offer jadi backup vocal, bekerja dengan orang-orang yang hebat, yang besar-besar. Tapi yelah, orang kata benda muda lagi. Benda tu baru lagi dalam So suara kau pun sedap lah. apa dia? Suara kau pun sedap lah. Mula-mula aku rasa macam tu. Masa tu aku tak jawab yakin macam dia. Okay. Mula-mula aku rasa macam tu. Kan? Gila babe, vokalis nasi sekolah. Dia mesti ada dia mesti ada kerek sikit tu. Kan, tapi bila lama kelamaan, walaupun aku dapat peluang yang lebih besar berbanding, walaupun sebenarnya sama-sama dapat chance tu dengan Anas dengan kawan-kawan yang lain, tapi aku dapat pergi dulu. Aku dapat peluang tu. Tuhan bagi aku peluang tu dulu. Rupanya Allah bagi peluang tu dulu. Rupanya nak bagi supaya aku sedar diri. Toy, suara kau ni biasa je kan. Cuma mungkin rezeki kau lebih dapat pengalaman awal daripada yang lain. Suara dia sedap ke Nas? Tak ke? Sedap lah. So dia macam Dalam genre dia macam Anas dia dapat peluang besar tu. Kemudian bila dia mentor apa semua, kemudian aku dapat peluang tu dulu. Kemudian dia macam tu. Anas daripada macam ni. Dia macam tu beza dia. Tapi perjalanan memang lebih kurang sama. Kemudian bila di berada di tahap terbawah tu, time tu kau memang akan belajar banyak benda lah. So daripada Apa yang terbawah tu apa dia? bila kau mula sedar yang dulu kau rasa suara kau okey, tapi sebenarnya bila kau di dalam ramai, di antara ramai ni, suara kau biasa je. Ada orang yang lebih sedap daripada kau, yang lebih bagus nyanyi. So aku merasakan yang aku boleh menyanyi ni, aku just boleh pergi, aku boleh menyanyi. Orang lain ada yang lebih pandai menyanyi. Aku sedap menyanyi. Sedap menyanyi. So dia berbeza dekat situ. So bila aku dah sedar diri ke bawah sikit, aku try benda lain. Sebab dulu memang, kalau aku sebut memang kelakar lah. Dulu cita aku nak jadi penyanyi kak. Nak jadi penyanyi kak dulu mula-mula. Sebab rasa suara sedap kan. Rasa suara dulu sedap dia kerja dengan Rosla Aziz tau dulu. Dulu Kau bagi tahu kau. Itulah, itu saya cakap peluang-peluang besar tu hadir di awal-awal fasa aku dalam tu lah, pengajian tu kan. So dapat involve dengan musical theatre yang skala besar-besar. Jadi aku bekerja dengan Tiara Jekelina, dengan Roslan Aziz, Ali Ahmad Hamli. So aku dapat experience daripada tu. Kemudian bila makin lama aku sedar, dia makin ke bawah. So waktu aku kat bawah ni, aku sedar yang aku kena belajar lebih daripada satu perkara. Daripada kau konon nak jadi penyanyi ni, kan, lepas tu kau masuk belajar, minat berlakon pula, kenal berlakon dengan teater apa benda semua. Aku pendekkan perlambangan dia macam bila kau memancing, kau tak boleh pasang dengan satu pancing. Kau nak letak mungkin 10, 15 pancing. Yang kena maybe 1-2. Yang kena maybe 1-2. Kita tak tahu yang mana. Tapi kau harus belajar semua benda. So bila time aku di bawah tu, aku ambil job kecil-kecil. Aku sebenarnya start dengan ini akan link dengan macam mana aku jadi announcer radio lah. Aku start dengan buat DJ orang kahwin. DJ orang kahwin. Aku kenal ada seorang brother ni, dia owner kepada PA system. Dia yang bawa aku, dia ajar aku macam mana nak handle power system, pasang speaker benda semua. Buat DJ orang kahwin, uruskan orang karaoke benda semua semua tu.
Daripada situ rupanya sedar tak sedar aku belajar macam mana untuk berkomunikasi di depan orang ramai. Kau belajar macam mana kau nak memahami atmosfer tempat tu. Ikut situation. Kau nak belajar macam mana situasi nak handle emosi-emosi orang waktu tu kan. So banyak benda yang aku belajar tanpa sedar lah. Tapi benda tu aku grab dan aku bawa bila ada peluang on lakonan, aku bawa benda tu ke situ. Bila pergi ke dapat masuk announcer radio pun macam tu lah. Jadi kalau nak pendekkan terus lah, pergi kepada announcer radio lah. Sebelum kau announcer radio, kau IM4U kau street team tak silap aku. Itu aku boleh katakan yang membuka peluang aku dalam industri radio. Okay. Pekerjaan pertama aku boleh bagi tahu kau adalah aku kerja kat kedai vape. Kau kedai vape. Okay. Selepas habis belajar kerja kat kedai vape, collect lah gaji ikut kehadiran. Member gaji datang kerja kan. So ikut kehadiran lah. Kemudian daripada kerja kedai vape tu, aku berhenti untuk buat bukan street team, jabatan perangkaan vape. Kau kerja jabatan perangkaan? Aku kerja government sekejap. Okay. Dengan bukan AMR. Jangan nampak bosan sangat. Tahu kau dah tahu cerita ni, tapi jangan suka sangat macam tu. Aku tahu kau dah tahu semua cerita ni. Tapi buat je lah, tak tahu you ke. Rumah tak apa. Okay. Orang luar tak tahu je. Lepas tu kerja perangkaan kejap, kerja yang senang, kerja yang okey. Tapi kau tak boleh tipu jiwa kau yang macam engkau seronok untuk entertain orang kan. So aku stop. Aku buat street team, cruiser untuk IM4U. Kebetulan pula Mamak ni DJ terkenal dekat IM4U. Announcer terkenal dekat IM4U waktu tu. Dia dah setahun je. Dia ajak dia ajak masuk. Kan, "Tu kerja sini lah. Ni ada orang yang bagi hadiah ni. Kau kerja lah sini. Kau jumpa orang, kau bagi hadiah." Okey lah. Kau join situ. Daripada situ baru aku mengenali. Daripada situ aku belajar tentang connection. Tentang kabel. Bahasa jahat dia kabel lah. Tapi pada aku dia connection lah. Sebab dia in professional punya way kan. So kau tunjukkan apa sebenarnya kau boleh buat. So lepas tu orang dapat tahu yang aku buat MC orang kahwin, nama dia semua, boleh bercakap bla 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 bla. So dia ni lah suruh pergi audition. Ni Anas ni. Toy, IM4U nak tutup. Okay, nak tukar radio baru, nak cari announcer baru. Kau pergi lah audition. Aku pergi audition, dapat, dia keluar. Baik tak? Baik, ada lah sekali tu dalam berapa hari kan yang kau sekali. Kan? Sebab kau keluar 2 minggu lepas tu aku pula keluar. Lepas tu dia seorang. Lepas tu baik lah tu. Lepas tu akulah besar rambut kat situ. Ya tu. Tapi itulah sedikit macam mana bergerak jadi announcer. Alright. So macam mana terwujudnya Fazlina and the Lashkar? Itu Fazlina punya band sebenarnya. Itu kita orang kawan-kawan. Kita nak support dia dengan cara deklamasi puisi, dengan cara lebih fun lah, dengan lebih tak boring lah. Bukan cara biasa kita baca puisi kan. Menongkang pertama akan boring kan. Kau biasa dengar lah. So kita nak buat different way lah. Fun lah. Kita nak buat cara lebih fun, lebih interaktif, lebih seronok untuk. Itu dah tak ada lah. Dia ada je. Selagi Fazlina ada, dia ada je. Ada je. Band tu tak pernah rip. Tapi semua orang dah beranak pinak kan. Ya tu. Dia orang kalau Fazlina ajak ni, kita okey je. Itu ada je job-job main lagu-lagu puisi tu. Okay, korang dalam industri lakon ni kan. First actor yang kau tengok macam babi power sih aku nak jadi macam dia. Idola lah, idolize siapa? Beto Kushairi. Kau Beto Kushairi. Allahyarham Tan Sri Piramli. Okay, Tan Sri Piramli bukan dalam liga. Siapa? Bukan dalam liga apa? Ya, sebab dia power gila yang masih hidup. Okay, masih hidup Masih hidup ada lah. Sekejap aku lupa lah. Apa yang aku tengok, siapa aku tengok macam ni. Alah, nanti boleh edit lah lama-lama ni kan. Memang tak edit. Benda ni memang tak edit. Benda tak edit lah. Aku rasa yang memberi kesan pada aku waktu kecil ni Aziz and Osman dalam XX3. Bila aku tengok XX3, aku tengok Aziz Osman tu, aku cakap seronok Asal? macam seronok je jadi pelakon.
Waktu tu kan dia jadi accessory. Kau tengok aku pergi tengok kat Pawagam kan. Bapak aku bawa kecil-kecil tu kan. So aku tengok dia lah. Lepas tu aku tengok CD Oraza, Layar Lara kan. Macam gila babi lah. Memang minat lah. Minat lah. Aku bila tengok tu aku tahu seronok kan. Macam seronok berlakon kan. Macam dia ada bagi kita rasa lah. Oh betul lah. Betul. Betul Azal. Aku suka bila sesuatu karakter tu disampaikan, aku akan rasa dan aku akan ingat. So far aku tak kata lah tak ada pelakon Melayu yang bagus tak, tapi kalau aku tanya aku personal, kalau bercakap tentang bekerja juga dalam bidang lakonan, kalau kata reference is Beto lah. Betul lah. Beto. Tak tahu lah. Beto. Beto Sebab lah. dia ada barang, dia ada jiwa yang tak tahu aku bagilah apa pun dia boleh deliver bagi aku rasa. Tak kisah dia pernah dapat pelakon komedi kot. Ya. Sebab tak tahu bila dia buat komedi dia jadi komedi. Bila dia bawa benda tu jadi susah dia jadi susah. Betul. Bila dia bawa karakter tu dia bagi aku rasa. So Beto lah. No doubt lah. Alright, okay. So dalam perjalanan korang daripada dulu sampailah korang kat sini sekarang ni, apa insiden yang paling down korang ada dalam perjalanan tu? Macam apa-apa yang paling down kau rasa pukimak sial macam ni nak jadi anak seni ni paling bawah. Aku rasa kalau kita nak cerita dengan mana-mana industri pun ada pasal kabel lah. Okay. Kau takkan hidup tanpa kabel lah. Kabel tu ada banyak benda kan. Benda ni pun pakai kabel kan. So kau kena ada kabel lah. Tak masuk tak masuk Benda ada kabel. Ya. Benda kabel akhirnya sumber dia pergi ke elektrik kan. So dia perlukan setiap benda ni perlukan kabel lah. So aku rasa kita pun perlukan kabel lah. So boleh cerita situasi tu. Situasi Apa yang terjadi yang tu kau paling macam, down tu. Tak ada lah. Kalau macam, kau ingat Aku budak lakon, budak teater. So jadinya kita ada impian untuk jadi pelakon lah, untuk jadi ni. Tapi kau sedar bila kau keluar, bukan macam ini yang diorang nak. Kau faham tak? Mungkin zotik, lakonan yang biasa je. Macam aku ni berlambak je, diorang boleh ambil ke tepi jalan je. Benda-benda yang seni ni kan subjektif kan. Subjektif. Benda-benda mungkin pada mata diorang ada yang lebih baik daripada kita. Faham? Kadang-kadang ada mungkin adik dia orang boleh akun, dia ambil adik dia orang je. Tu sebab adik dia ada kabel kan. Okay. So, dia Bayar murah. bayar murah. Okay. So tapi maksud aku macam itulah. Bukan senang lah untuk kita keluar untuk jadi pelakon tu, bukan senang lah. Macam tak seperti apa yang kita gambarkan lah. Tak macam aku duduk UiTM aku nampak Farid Kamil. Farid Kamil jadi pelakon dah waktu tu kan. Farid Kamil jadi pelakon dah. Tak semudah tu lah. Aku dah grad, aku kan jadi Farid Kamil pun. Lepas tu jadi macam Dia ada jenis. dia jadi macam iyalah orang yang tak ada job duduk rumah makan Maggi je. Tapi Maggi lah waktu tu. Maggi. Nah. Jadi lah. Ada duit lah juga kan Maggi. Pernah tak ada duit langsung? Pernah. Pernah. Aku rasa Toy, cerita lah Toy, penat kat aku. Asyik aku nampak. Cerita benda duit ni. Paling down lah, waktu tu paling bawah lah. Tapi waktu tu dia tu lah, aku selalu ada nasihat terbalik dengan Anas ni. Waktu aku di dasar yang memang tengah tak ada duit, tak ada job, orang tak nak pakai aku benda langsung tu. Waktu tu dia dah sedikit senang. Okay. Sebab waktu tu dia baru keluar mentor apa benda semua kan. Jadi aku banyak tu hutang budi, hutang keuangan dengan Ni cerita Anas aku. ni juga. Ni cerita aku. Cerita up kau, cerita down kau. Cerita down kau. Sebab waktu tu aku down. Yalah. Kita duduk, kau bayangkan duduk rumah sama-sama yang satu rumah tu ramai orang. Berapa ramai? Berapa ramai lah? 12 8 orang. 10, Berapa? 12 orang. Main bola ke 12 sial? orang. Yang on off 2 orang. So 10 orang lah yang ada dalam rumah tu yang tamu kekal. yang bergelimpangan ada lagi. Rumah tu besar. Rumah je Apartment. Apartment 900 feet, 800 feet tu lah. lebih kurang. So waktu tu pernah time yang aku terpaksa like Nas, Tanggunglah aku. masalahnya dia tanggup yang cakap Nas, aku sebenarnya bulan ni bukan aku seorang. Kau bayangkan ada 10 orang dalam tu.
Kau tanggung lah. Mostly Tanggung. tak ada, dia support lah. Cakap nak aku bulan ni aku boleh bayar 2.5 je Nas. Selebihnya kau ni itu belum masuk lagi beli bahan makan apa kat rumah tu. Dia ni yang lain sorong troli je. Dia bayar. Yang sorong troli yang ambil benda dia ni yang lain ni, yang mengiringi dia ni kan, yang bayar dia. So pada aku itu memang waktu yang suffer teruk kan. Dalam job gagal, dalam percintaan gagal, dalam hidup gagal waktu tu kan. Tapi banyak mendapat bantuan daripada rakan-rakan lah waktu Jangan main-main benda tu. Tak, sorry. Aku tadi usik-usik dia macam lagi dia punya tu. Okay. Teruskan tu. So kalau kau nak pergi kepada yang terpaling bawah pernah ada satu ketika yang aku rasa 6 ke 7 bulan aku tak ada income langsung. Langsung Sebab 6 ke 7 bulan. adakah sebab kau kejar cita-cita kau nak jadi anak seni juga waktu Betul. tu? Degi aku pergi. Aku tak nak suruh tak nak try kerja yang bergaji kan. 7-Eleven ke apa, tak awet nak. dah push sebab nak kahwin kan. Awet dah push lah. Pergi lah buat kerja dia. Oh tak nak. Ni awet kau sekarang, bini kau sekarang? Jangan cerita yang mana. Kau diam je. Oh sorry tu. Sebab Aku bagi pelambangan je. Faham tak? sebab ada cerita yang accident tu. Tak payah buka semua. Astagfirullahaladzim. Aku tak selesa lah. Kau boleh buat sesi Sorang. sorang. Panjang tu kalau cerita panjang tu. Sebab aku dah tahu kat sikit-sikit. Akasia. Kasihan tu. Cerita pukul 7 lah tu. So berbalik kepada cerita ni. Okay. So waktu tu memang Yang push nak kahwin tadi tu. Memang push nak kahwin apa semua. Tapi duit tak ada 6-7 bulan. So waktu tu aku rasakan aku kena buat sesuatu. Itu yang pergi perangkaan tu. Okay. Kerja perangkaan. So kita bila kerja perangkaan, orang tu semua dah tahu, dah kerja kerajaan sekarang. Baru dapat green light, okay sekarang dah boleh kahwin. Macam tu lah. Aku terperangkap dalam mentaliti tu sejak daripada aku zaman sekolah, zaman belajar, sampai ke zaman aku dah kerja. Aku dah pernah dapat 1-2 job yang aku dah boleh ulu duit pun still lagi Kerja kerajaan bagus. Faham. Tu lah. So itulah aku rasa yang paling daripada aku Dia rasa down pun bukan sebab apa pun, sebab kita tak ada kerja kan. kita tak ada kerja. Kita tak ada kerja, tak ada income. Kita pula freelance. Freelance pula dalam bidang seni. So apa je yang kau boleh buat kan. Okay, dalam korang punya kawan-kawan yang berlakon, power, kalau korang boleh petik nama-nama kan, yang sekarang dah tak berlakon sebab tak dapat opportunity sebabkan rupa. Ramai lah. So banyak. ada tak yang terkenal tapi sekarang memang dah tak ada lah, yang dalam kawan-kawan korang? Apa yang aku boleh sebut lah? Banyak. Budak-budak suara banyak. 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 Budak-budak suara, budak-budak UiTM, budak-budak U lah kebanyakan yang memang ambil memang ambil course ni kan, course teater, course lakon apa semua. Dan tak ada opportunity, akhirnya dia orang balik Sabah, balik Sarawak. Betul. Sebab tak ada opportunity lah. Tak ada opportunity. So betul lah kalau aku cakap politik dalam industri korang ni, lakonan ni, memilih rupa daripada bakat tu, betul ke? Itu memang betul pun. Memang Absolutely. Memang itu kenyataannya. Memang itu kenyataan dia. Sebab aku faham lah juga kadang-kadang dia orang nak tengok. Yalah, macam aku cakap dengan kau, commercial value apa semua. Muka exotic macam aku ni, at the end siapa yang nak tengok kan? filem ke apa? Filem ke masuk? Faham? Belagak pula babi. Tak adalah. Aku rasa itu bila dia dah proof. Faham tak? Okay, benda proof ni dia berkaitan pula dengan kabel apa semua dia cakap tu tadi. Dia macam ni lah. Dia tak faham. Dia bukan faham apa pun. Aku bukan lakon. Aku bukan pelakon. Dia tanya. Lepas tu dia bukan tahu connection antara tu dengan tu. Okay, dia aku baca je ni. as simple as aku boleh cakap. Fikirlah sikit. Yelah. Bukan. Kita dah tahu benda. Aku ingat aku bagi saja ke. Bagi. Lepas tu dia dah lepas tu itu je. Bukan. Benda bukan aku macam ni je. Orang luar yang tak tahu. Aku tahu. Okay, ni aku bagi tahu lah. Bagi tahu. Dia dia semudah untuk aku cakap macam bila sebut pasal rupa paras, pasal banyak orang invite job benda semua, orang cakap itu ada tentang peluang. Betul? Tapi once
kau dapat peluang, kau berjaya buktikan sesuatu dengan peluang yang kau ada walaupun baru satu peluang ni, itulah akan spread kau punya nama. So daripada situ orang cakap ada connection, orang tu watak ni sesuai untuk bagi. Waktu tu baru orang bercakap tentang karakter. Orang tak bercakap, orang dah boleh ketepikan sekejap muka. Pasal rupa. Baru orang fikir tak apa, Anas ni tak apa, muka boleh buat. Atau ni tak apa, ni nanti kita boleh adjust benda semua. Tapi yang penting kau prove dulu. Kebanyakan yang aku perasan, kau dapat peluang tu disebabkan rupa, figure kau. Tapi bila kau dah dapat benda tu, kau tak prove apa-apa pun. So pada aku kalau nak berkaitkan dengan macam Anas lah, kalau kau cakap Anas sekarang filem apa, sebab dia menggunakan peluang yang ada tu dengan sebaiknya. Dia dah prove something lah. Buktikan, betul. Tapi bakat kan subjektif kan. Dan kau kena, kita walaupun kita suka tak suka, tapi memang orang memilih muka pun kalau kat Malaysia. Ya. Kan, kalau muka macam contohlah muka sehina-hina alam kan. Kita tak tahulah kan, muka memang macam tak tahulah, muka celantai ke tiba-tiba jadi tak banyak aku tahu banyak tak ada banyak perumpamaan lantai. Tak adalah, aku bagi tahu yang sehini itulah straight je muka kan. Muka tapi handsome pun subjektif. Yelah. Kan, macam mana muka lantai tu pun kita tak tahu macam tu kan. So maksudnya dia jadi hero dekat TV kan. Mesti ramai orang kutuk. Apa muka macam ni, hero pun kutuk juga. Betul juga. So apa yang kau nak sebenarnya? Begitulah. So at the end dia orang terpaksa lah cari muka-muka cantik, muka handsome ni untuk supaya tak ada best-best macam tu dah. Supaya tak ada lah orang bandingkan dengan lantai tadi. Muka kau lantai siap. Muka lantai ni jadi ni. Faham tak? Macam makcik kampung tu takkan nak tengok muka lantai. Dia orang nak tengok muka-muka yang handsome kat TV. Bukan negara kita je, negara-negara lain pun sama. Tapi kau tengok jugalah, tengok di platform mana lah. Betul. Pada aku sekarang ni bagusnya kita dah ada macam-macam platform. Betul. Kita dah lebih terbuka sikit. Kita dah mula, orang Malaysia sekarang ni orang Malaysia duk cerita-cerita pasal ni lah. Cerita ni ada subplot, ada ni. Tiba-tiba dah cerdik lah. Tiba-tiba cerdik mana datang cerdik tu tak tahulah. Kan? So bila macam tu, orang-orang yang berkarakter, orang yang bukan ada rupa je, dia orang ada karakter. Dia orang berlakon pun ada karakter. Dia orang boleh bawa karakter ini, karakter itu dan sebagainya. Ada peluang lah untuk kita bekerja. Adalah peluang untuk kami bekerja pula. Mantap. So tak adalah kita bersandar kepada muka lantai lah. Tapi muka lantai tapi kau memang licin. Kan? Kau ada karakter licin. Orang ambil lah. Kita memang nak Mamat ni muka lantai dah ada licin. Dia ada karakter kau lah. Okay, faham. So kalau kau mencari muka lantai dah lah. Dah muka lantai jadi CEO Megah Holding, memang susah lah muka lantai ni nak hidup. Memang tak lah. Melainkan CEO pembuat lantai. Yang bagusnya mungkin yang muka lantai ni tadi tak dijadikan sebagai front face untuk jual benda produk ni, tapi dia akan menjadi warna yang penting dalam cerita tu supaya Okay. So yang dulu punya cerita-cerita kita terikat sebab tak ada platform macam Netflix, apa semua. Dan sekarang ni macam lebih longgar. Kalau nampak kan. So apa yang kalau dulu tu memang eager tu ada tak, eager yang nak macam kenapa tak lepaskan scene ni kena potong dekat wayang apa semua. So korang as pelakon, korang apa perasaan korang yang macam scene aku kena potong sebab tak lepas? Pernah tengok tak scene kita orang kena potong banyak kali. So apa perasaan? Dan rasa asal lah. Tak tahu lah. Aku rasa itu orang yang lebih arif lah aku yang akan di luar bidang kuasa. As perasaan korang as pelakon. Macam korang dah buat all out lah untuk scene tu, tapi scene tu kena potong tak? Itu memang pundek lah. Kenapa nak potong aku punya? Potong orang lain punya. Macam tu lah. Macam tu lah rasa. Macam tu lah. Tapi setakat tu je lah. Tapi tak boleh cakap lah. Takut tak ada job. Aku tak adalah. Aku bukan siapa-siapa. Kan. Itu pada pandangan dia orang patut potong aku punya tu. Potong lah. Kalau dia mengganggu cerita, potong lah. Right. Kan? Scene aku tak pernah kena potong sebab scene aku sikit-sikit. Ya tu.
1000 characters. Aku tahu tu je. Kau ni. Okay. Apa tadi soalan aku jap? Soalan kau tadi apa? Aku macam ni juga. Okay. First lakonan yang kau rasa orang kenal aku dekat cerita ni. Aku rasa ramai orang tahu. Entah. Kau rasa? Orang tahu aku Kalau dari mana macam aku tengok kau CEO. Oh, CEO. Dia pun lupa. Dia ada banyak kan. Banyak. Tak, aku betul tu. Aku CEO. Aku rasa CEO tu itu filem kedua aku lah. First ini bukan aib. Tapi ada. First filem aku adalah Sunti at Facebook. Sunti at Facebook. Ada kat YouTube aku rasa sekarang. Sunti at Facebook. Ada babe. Dia dalam Batak babe. Baik pun. Oh yo. Ceritalah. Apa Sunti at Facebook. Sunti at Facebook. Itu tahun sebelum itu waktu aku lepas keluar mentor itu aku cakap dengan kau mentor tu memang platform lah. Okay. Kau tak sampai ke sudah aku tak berlakon filem kan. Okay. Kalau aku pergi casting je, kau siapa? Ya tu. Kau mamat mana ni? Saya budak teater. Adik aku pun teater. Tadi pun budak teater. Kau la ilaha illallah. Oh, ada something lah. Tak, maksudnya macam tu lah. Itu aku cakap dengan kau kabel tu. Okay, faham. At least engkau terpampang dekat satu rancangan reality TV. Oh ni awal-awal aku menyampah agak orang pakai anak mentor tu kan. Menyampah agak. Tapi sekarang dah okey lah. Alhamdulillah kan. Okay. Orang dah mula. Aku boleh berdiri atas kaki sendiri lah. So macam dari segi muzik pun ada indie. So lakonan pun ada yang short film indie yang tak lepas tapi kau lepaskan kat YouTube. So ada tak short film indie yang korang buat dan korang puas hati dengan karya-karya tu? Ada juga, banyak juga. Boleh tahan. Ada juga. Yang melanggar peraturan-peraturan lah. Ada juga. Macam kau apa? Kalau macam aku tak ada yang melanggar peraturan. Tapi pada aku ada beberapa short film yang buat. Itu pun zaman belajar. Buat zaman belajar je. Tapi aku tak tahu. Aku ditakdirkan bersama dengan kawan-kawan yang memang serius buat tu. Walaupun dia hanya satu projek untuk semester. Yang passion gila babi lah buat. Yang passion. So adalah a few short film. Leman paling diingati lah kot. Short film Leman paling diingati sebab dia menang FFVPM, Festival Filem dan Video Pelajar Malaysia. So dia menang Leman. Kemudian ada 24-32 berdasarkan ayat Quran 24-32 tu. So antara itu ada a few yang aku rasa aku puas hati yang aku buat. Walaupun dia taklah reach coverage yang besar sangat kan, tapi dia jadi satu moment yang best lah. Satu kau puas lah. Aku tak berpuas hati. Aku macam mana? Tak tahu kalau anda setuju ke tak. Sebagai pelakon aku selalu tak puas hati dengan apa yang aku buat. Kan? Sebab bila benda tu dah jadi, kita dah tengok, dah terpampang kan. Sepatutnya aku buat macam ni. Sepatutnya aku buat lagi bagus daripada ni. Aku ada benda tu. Tapi untuk puas secara keseluruhan produk tu, adalah beberapa short film. Kau ni? Aku ada short film yang kau rasa yang indie gila babi. Tapi susah lah nak jumpa. Bagi satu. Mungkin dah hilang ke apa. Bagi satu yang kau ingat lah. Ada Son Abedna Pangeran. Tu kau pun tak tahu kan. Tak tahu. Ada lagi kat YouTube tu? Tak ada. Tak ada dah. Dah take off. Aku pun tak tahu. Itu menggunakan bahasa Boyan kan. Kau cakap Boyan? Aku cakap Boyan. Semua pelakon cakap Boyan. Semua pelakon cakap Boyan. So aku rasa itu ada. Kita shoot pun pakai filem waktu tu. Bukan pakai digital lah. Memang pakai filem. So experience. Banyak experience lah. Best lah. Tu buat waktu study dulu. Ada banyak lagi lah sebenarnya. Tapi entah hilang mana lah. Aku pun dah mana yang dapat upload kat YouTube tu ada lah. Tapi ada juga yang tak upload, yang diorang simpan dalam diorang punya. Ada lah kalau macam itu aku tengok TikTok ada lah diorang viral kan pasal apa kena-kena dulu lah. Oh tu. Ada cerita tu. Itu pun daripada short film Ganjaran dekat YouTube. So ada lah. Banyak aja isu-isu. Itu pun isu-isu yang tak lepas kan. Pasal ganja dan sebagainya. So kalau dari segi lakonan ni, apa yang kau nampak beza ketara gila babi lah dengan berlakon yang keluar TV dengan berlakon yang tak boleh keluar TV?
Maksudnya? Yang kau buat indie short film. Okay. Short film yang boleh macam tu dengan yang commercial punya value. Apa yang tak boleh tu, ada apa yang ketara dia? Tak ada apalah, sebab satu yang boleh dengan tak boleh ni sebenarnya itu dia lebih kepada konten kau lah. Sebab di TV kebanyakannya tontonan umum. Ya. Tontonan umum ni macam anak-anak kita Standard semua. PG-13 apa semua. PG-13 U dulu. So benda-benda tu tak sepatutnya ditayangkan lah, benda-benda yang tak elok kan. Lagi apa pula anak-anak kita tengok, apa bapak ni cakap bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh tu pun rasa macam mungkin pada engkau dengan aku memang tak ada apa. Sebut bodoh ni. Bangkai, bangang, Lantai. Lantai kau rasa okey. Budak-budak okey. Kalau benda tu dihasilkan untuk Kalau dihasilkan untuk, itu aku cakap engkau dihasilkan untuk TV lah approachnya. Dia memerlukan pelakon yang betul. gitu. Dia memerlukan pelakon yang dia nak approach ke TV. Cerita ni cerita pasal family. Nak hero kena handsome. Itu biasalah, itu memang dia punya resipi lah. Kalau kita nak cerita ni, cerita pasal macam Playback Sapu, cerita pasal ada muka macam Mirul. Okey lah, memang itulah directionnya. Memang itulah dia punya approach dia. Okey, aku curi sikit Contoh Kau pernah tengok ke music video Hanya Dirimu? Hanya Dirimu? Anas punya lagu. Sebenarnya ada satu music video yang dibuat pada zaman belajar. Okey, ni bagi contoh. Approach music video tu adalah untuk penilaian kawan-kawan student kita juga untuk kelas dia. Menghasilkan music video So music video tu dia ada nilai, dia pakai art berat yang ada patung baby curah darah. Aku pun ada dalam music video tu, tak pakai baju kan. So penyampaiannya lain benda tu, tapi approach dia untuk penilaian dalam kelas yang mungkin waktu presentation adalah benda yang dia nak explain kat lecturer dia. Tapi untuk lagu sekomersial itu dengan muzik video tu nak keluar kat memang dia tak kena lah. Macam tu lah. Tiba-tiba aku teringat MV tu. Aku tak pernah berlagu pakai boxer. Tu first and last. Macam Anas dalam padahal lagu dia. Lagu yang Hanya Dirimu, lagu orang bercinta kan. Tapi yang tak apa parah, ada baby curah. Aku sendiri pun tak tahu apa yang cuba director. Gila babi pakai boxer kau ni. Tapi tu tapi approach dia untuk dia explain kat lecturer. Mungkin ada benda yang dia nak explain, apa dia belajar and so on kan. Macam tu lah contoh dia. Tapi sekarang ni kita terima kasih kepada semua orang sebab kita ada macam-macam platform. Dan kalau kau nak platform yang lebih dewasa, pergi ke sini. Kau nak lebih family, pergi ke sini. Jangan kita marah-marah. Kita tak payah marah-marah. Apa cerita kat TV macam ni, tak payah. Itu bukan kau carilah. Itu ada bukan kita banyak kau sumber. target market dia. Target market dia bukan kau pun. Kau pergi cari tempat lain lah. Sebab mostly kalau cakap drama-drama tu memang target makcik-makcik lah kan. Nak tengok cinta-cinta. Nak pergi kebun tu, tengok aja. Tapi tu lah, daripada aku sekolah lagi pun sampai dah sekarang, drama dia memang obviously lah Mega Holding, cinta. Memang itu memang culture korang berlakon ke macam mana? Director tu. Sebab pukul 7 sampai 8 tu memang macam tu lah. Sebab cerita pun sekarang pun cerita daripada novel. Novel-novel pula disupport, dibaca oleh orang-orang yang begitu kan. Orang-orang mungkin kakak-kakak, makcik yang kat luar sana yang sukakan benda-benda yang fairy tale. Kalau tanya pendapat aku simple je. Itu yang penonton nak tengok. Apa yang nak kita bagi lah. Tapi tak juga. Diorang sangka itu yang diorang nak tengok, tapi sebenarnya bukan itu yang diorang nak tengok. Ada banyak lagi. Kita ada banyak cerita dalam dunia ni. Takkan itu je orang Malaysia nak tengok. Betul tak? Takkan orang nak cerita pasal cerita yang berjuta-juta tadi tu. Takkan diorang nak kira yang Najib ambil tu pun susah. Perumpamaan dia lah. Perumpamaan dia macam tu. Berani aku bukan lantai. Tak adalah benda yang hilang. Berapa dia ambil? 2.6 kan? Sikit tu pun kita tak tahu banyak ke sikit. Kan? Apa nak diherannya? Biarlah dia. Macam tu. So kita pun dah nak kat sejam dah kita sembang. Banyak lagi ni. Tapi macam aku cakap, kalau nak tahu industri, apa yang aku cakap tadi, aku cantum-cantum ke lah.
Connect lah. Connect lah. Jangan ni sangat pemalas sangat. Dah lah, jangan marah. Cakap elok ni. Aku macam marah kau tapi aku tak marah. Macam aku je yang kena ni. Aku tak marah. Betul. Tapi cantum lah. Okay. Bagi itu sikit-sikit je. 3. Bagi aku 3 3 apa? 3 pelakon yang semua orang kena look up untuk tahun 2023. Kau rasa siapa? 3 pelakon. 3 pelakon Ni bukan soalan last. Lepas ni ada satu soalan last sebelum itu. 2023 pelakon yang kena look up. Laki perempuan? Tak kisah. Tak kisah. Tapi Malaysia lah. Yang lebih kenal pelakon? Kau muda lah kan? Tak kisah. Janganlah tua-tua kan. 3. Kau bagi 3, Anas bagi 3. Aku petik waktu ni sekejap Waktu dah berat dah tak boleh fikir kan. Dia apa? Aku suka Alang apa Alang? nama? Apa nama dia? Sekejap Alang mana satu? Alang yang aku kenal Abang Syam je. Bukan tu. Alang yang aku kenal kumpulan Rans. Sekejap Boleh aku sebut satu nama lu? Boleh? Kau buat lu. Nak tunggu dia search lagi. Ya tu, takut tertidur. Fazli Mas'ud. Fazli Mas'ud. Masih masuk dah. Alang tu. Oh tu Alang panggil dia. Oh aku tak tahu dia panggil dia Alang apa. ke apa entah orang panggil. Fadil masuk. Aku pun bersetuju Fadil masuk. Sebab aku pernah tengok dia di ruang teater. Aku pernah tengok dia berlakon di skrin. Dan aku rasa dia ada potensi yang besar. Fazli Mas'ud. Aku pun risau dia nak ambil job aku. Takut lah. Sebab muka eksotik lah tu. Bukan eksotik. Betul tak? Betul tak? Benda eksotik ni faham kan. Biar kita je lah kan. Tu lah. Itu problem tu. Muka eksotik kat Malaysia banyak. Problem lah. Yang boleh berlakon kan? Yang boleh yang orang looking forward lah. Bukan boleh berlakon banyak. Yelah, itu maksud aku. Tadi kau cakap apa tadi? Nak bagi senang sembang. Okey. Okay, Fazli Mas'ud. Lagi? Dia masuk. Aku bagi Syazabi. Siapa? Syazabi. Perempuan Aku bagi Syazabi. Kalau perempuan Kau pernah berlakon dengan dia? aku bagi Syazabi. Aku pernah buat host dengan dia. Host. Tapi bila dia masuk Dewi Remaja, daripada awal aku predict yang memang dia akan menang. Sebab aku tahu dia ada intelligent tu. Syazabi. Dia ada intelligent tu. Dia memang orang belajar. Dan dia suka research sesuatu dalam apa benda yang dia buat. Faham? So itu pada aku, untuk menjadi pelakon, nak menyampaikan rasa, kau harus rajin untuk kaji tentang apa yang kau nak sampaikan. Dia ada benda tu. Sebab kita akan sampaikan dengan berkesan benda yang kita faham. Kalau benda kita tak faham, kita akan terborbon kan nak explain. So bila dia nak buat sesuatu, dia rajin untuk research. Sebab dia budak belajar. Syazabi ni. Yang aku kenal dia secara personal lah. So aku rasakan untuk yang ada look komersial tu ada, yang ada kepala otak dan ada skill juga. Pada aku Syazabi. Okay. Lagi satu? Aku dah 2 kau. Kau yang kedua. Kau yang kedua. Kau yang kedua tu. Jam aku rasa perempuan Tak kisah. Muda aku muda masalahnya. Dia tak adalah muda sangat. Oh, yang orang patut tak tahu lah. Tak kisah. Siapa-siapa lah. Siapa je? Yang aku suka tengok sekarang lah. Sekarang lah. Sekejap. Kalau baru sangat aku tak aku jam lah aku kan. Tak kisah. Yang aku rasa macam kau kena tengok dia ni. Dia ni power. Oh, dia ni power. Kau tengok dia ni. Jangan ulang balik. Itu aku yang kata tadi. Jangan ulang balik. Dia ulang balik tu pada tengah fikir. Penat tengah fikir. Siapa lah sial. Aku rasa Syafiq Khan lama baru lah. Bukan lama dah. Syafiq Khan sama aku. Syafiq Khan dah ni lah. Itu dah lain lah. Top. Itu dah one sentif lah. One sentif. Apa lah. Siapa nama dia tu? Siapa? Siapa? Yang apa? Dia buat apa? Dia lagu apa? Cerita apa? Nasi Nadi Nasi. Oh, Nadia Nasa. Ketiga. Pilihan aku. Kedua kau tak ada. Aku 2 dengan 3 tak ada lagi.
Ramai sangat. Kau jangan bagi jaga hati. Sebut je. Sebut je. Yang lain tak terusik. Bukan aku Cakap je. tak. Fazli Mas'ud, Syazabi. Tapi Fazli Nasam. Fazli Masuk lah yang pernah aku tengok dua medium lah, medium theater dengan medium screen. So aku rasa okay, dia antara orang baru yang lekat kat mata aku ya. Yang kedua, yang ketiga belum ni. Cukup aku satu lah. Oi, Tak apa. Ada soalan last. Nah, kau wajib jawab Okay. Kau tak panjang ni. kau tak banyak. Lama ni nak tunggu. Takut tertidur. Okay. Satu je. Tu lah. Pelakon yang kau rasa dia kena improve. Babi. wow. Dalam pandangan korang lah. Babi. Kau rasa siapa yang kena improve? Babi. Anas Rizwan lah. Tak ada. Anas Rizwan lah. Korang dua tak Anas boleh. Rizwan. Orang lain. Cakap aku je lah senang. Orang lain. Tertohik kan. Orang lain daripada korang. lain, Orang lain. Seorang. Oh. Tak kisah lelaki perempuan. Syakimin lah. Aku pilih kawan-kawan lah. Senang Okay, Syakimi, kenapa? Syakimin lah. Sebab dia Takutnya. sebab dia perlu improve lah. Susah, benda ni susah. Aku kalau nak cerita, okey, aku kalau kau tengok TV kan, kau rasa berapa orang kena improve? Ramai lah. Ramai Ramai. Aku nak cerita kat sini susah. Ramai sebenarnya. pick satu dia tu macam kan, ni lah. Bukanlah kena improve total hari ni juga. Tapi dia orang aku percaya dia orang melalui proses lah. Dia orang ada job. Dia ambil job mungkin hari ni sekadar duit, tapi hari-hari dia makin hari makin improve, Aku percaya benda tu lah. Sebab benda ni subjektif kan. Kau rasa lakonan kau improve lah? Lakonan aku makin drop. Kau tak jaga dia. Sebab aku nak suruh improve ni. Aku rasa lakonan aku makin drop. Asal? Aku rasa macam makin malas. Aku ada 2-3 job yang memang aku ambil sebab duit dia. Memang tak ada jiwa apa lah. Tak ada jiwa lah. Memang aku ambil sebab duit. Sebab aku nak bagi anak bini aku makan. Ya. Tapi bila aku sedar balik, makin teruk lah aku berlakon. Tapi who cares? Who cares? Satu, dia Syakimin kau. Syakimin. Dia dah Syakimin dah kena kau. Aduh. Siapa aku nak sebut? Mampu kau. Salah sebut mampus. Kawan-kawan tu. Banyak tu. Oh, susah aku nak cakap. Tadi aku nak nama. Yang nak kena improve aku pilih Abid. Abid bukan Abid mana? Abid mana ni? Abid Liu. Bukan. Bukan. Abid Liu yang straight. Itu banyak kena improve. Abid apa nama aku ingat? Bodoh. Kau bodoh. Bagi Abid elok Abid. Dia Abid Ramian nama dia. Aku tak ingat sebab dia berlakon dengan aku juga hari tu. Okey untuk lah. satu projek. So Aduh, pecah. aku kena bagi benda ni faham. Aku kena bagi benda ni clear. Aku nak dia improve, bukannya dia improve daripada segi acting dia, tapi dia ada acting yang bagus. Cuma kau kena improve supaya kau buat lagi banyak projek. Sebab aku rasa kau harusnya ada tempat untuk kau enhancekan nama kau. Abid Ramian, tak silap aku nama dia. Abid Ramian. Nanti kita Google. Okay, so itu sajalah. Tak ada lah soalan. Itu je. Tak ada, kau pun kalau tanya soalan kau bagi satu je tadi tau. Panas, minta 3 bagi satu. Soalan tak panas. Soalan tak panas. Biasa. Memang satu je ada dalam list aku. Baik ah. Tapi Abid tu memang power. Abid Liu Tak apa. Abid dia budak aku suara. Aku ada typo nak sebut COVID ke apa Tak. kan. Abid dia budak suara, budak teater suara. Itu aku ada experience berlakon dengan dia. Pasti dia bagus. Dan dia carilah improve lagi untuk dia cari banyak peluang tu. Maksudnya jangan statik dengan dia ada karakter, dia ada theatrical punya move tu, ataupun dia ada macam mana? Dia masih ada teater punya format tu. So kalau dia dapat sedikit kecilkan tone atau tone downkan tu. sikit, cari lagi banyak peluang, dia seharusnya ada tempat lah pada aku. Muka pun exotic tambahan. Muka exotic. Muka exotic Allah sayang. Abid.
Bukan tu. Okay, so kita dah sejam dah. Okay. So itu saja untuk diskusi kita bersama Ana Rizwan dan juga Toy Tohead. Itu je. Tapi aku rasa aku tak puas lagi lah. Aku tak ada banyak Dia ada macam banyak lagi benda yang seharusnya ditanya dan sebab soalan pun tak. soalan pun macam tak Soalan producer bagi, producer bagi. Okey. Ni kat Cipot ni, homegrown ni. Alright. So itu saja. Terima kasih kepada Ana Rizwan. Thank you Nas. Thank you. Thank you Toy. Right. Okay. SOG. Okay. Right. SOG. Ha. SOG. So itu saja untuk diskusi episod ini. Dan maybe kalau korang nak lagi, korang drop name je kat bawah. Siapa lagi korang nak, kalau ada peluang kita buat lagi. So saya Gob, ini Ana Rizwan, ini Toy Tohead. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Jangan je.